سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. Muslimin muslimat minta Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih diberi ruang dan juga kesempatan untuk menyambung kembali pengajian kitab kita Syama'il Muhammadiyah, berkenaan kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh tuan imam kita Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan kita mendapat manfaat daripada ilmunya di dunia dan juga di akhirat insyaallah. Hari ini kita akan menyambung ada hadis yang ke-140. 140. Muka surat 132. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma akala Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala khiwani wala fi suqurrujatin wala khubiza lahu muraqqaqun." Qala faqultu li Qatada fa'ala ma kanu ya'kulun? Qala ala hadhihi as-sufa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pernah menggunakan piring yang kecil. Baginda juga tidak pernah dihidangkan dengan roti daripada gandum halus, gandum yang mahal. Daripada Yunus bin Abdul Furat Al-Basri, salah seorang daripada perawi hadis ini, beliau berkata, aku bertanya kepada Qatadah, sahabat Nabi SAW, di manakah keluarga Rasulullah SAW makan? Maka Qatadah bin Nu'man, beliau menjawab, di atas hamparan ini, itu hamparan yang diperbuat daripada kain ataupun kulit. Di muslimin muslimat minta Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setelah pada minggu yang lalu kita menceritakan tentang bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan juga jenis roti yang dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita perhatikan tuan-tuan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia makan dengan menggunakan tangan. Berarti makan dengan menggunakan tangan ia adalah sunnah berbanding menggunakan sudu. Namun adakah sudu itu hukumnya bid'ah yang tercela? Tidak, sudu itu bid'ah yang diharuskan. Bila kita nak makan jenis makanan yang bersup sebagai contoh, ya maka kita menggunakan sudu. Lalu adakah Rasulullah SAW tidak makan makanan yang berkuah? Pada zaman dia, tuan-tuan, Rasulullah makan makanan berkuah. Tapi cara Rasulullah SAW makan dengan menghirupnya. Itu budaya orang Arab dulu. Macam kita umpamakan bekas atau mangkuk lalu dihirup, tidak menggunakan sudu. Mungkin hari ini secara adab ni kita guna sudu. Walhal dengan makan secara hirup itu juga merupakan sunnah. Di mana tuan-tuan? Kita menganggap sunnah ini suatu perkara yang janggal, yang apa yang Nabi SAW sebut dalam hadisnya yang masyhur. Badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Nabi dah sebut tentang Islam ini bermula dalam keadaan dagang asing. Orang yang melaksanakan Islam akan diperhatikan, akan dikritik, akan dipandang remeh, akan dikira kekampungan dan sebagainya. Itu permulaannya. Demikian di akhir zaman kata Nabi SAW, Islam berputar balik. Islam berputar balik tuan-tuan. Kalau hari ini orang menggunakan teknologi canggih tuan-tuan, di akhir zaman, bagaimana peperangan Islam berlaku? Peperangan berlaku dengan menggunakan pedang balik. Di akhir zaman. Lalu bom yang terkepal ini tidak digunakan. Yang digunakan ialah pedang di akhir zaman. Ia kembali terbalik semula seperti zaman permulaan Islam. Maka demikian tuan-tuan sekalian, pada akhir zaman orang bila buat sunnah Nabi SAW, orang tengok benda ni janggal. Orang lihat kampung, Allah wulunya, Allah tak majunya orang ini.
Sama dengan kita makan sudu. Pergi majlis kira ayam, kita makan sudu tuan-tuan, pakai sudu. Pihak orang pandang kat kita, aneh. Seolah-olah kita buat perkara yang ganjil, walau kita melakukan perkara yang sunnah. Dan setengah daripada kita pula malu tuan-tuan, akhirnya meninggalkan. Tak apalah, segan aku makan pakai sudu. Akhirnya makan pakai tangan segan. Akhirnya makan guna sudu. Ya, dia meninggalkan sunnah. Demikian tuan-tuan Allah sekalian, Nabi SAW menggunakan 3 jari bila makan. Adakah menggunakan 5 jari hukumnya haram? Tidak. Nabi menggunakan 3 jari kerana makanan Nabi ketika itu buah biji kurma. Sesuailah dengan 3 jari. Ataupun makan makanan roti untuk dicubit. Bahkan setengah ulama menyebut memotong roti canai, kalau kita suruh dipotong tuan-tuan Allah sekalian, hukumnya makruh. Setengah ulama memandangnya makruh. Kenapa tuan-tuan? Kerana ia memandang menilai sebabkan ia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebab roti Rasulullah SAW bila dihidangkan roti tuan-tuan, Rasulullah tak potong. Tak potong kecil-kecil. Kalau kita bagi anak-anak kita lain lah. Cuma kita nak cerita ni, Rasulullah tak pernah melakukan perkara sedemikian. Sampai begitu ulama terlalu meneliti perkara sunnah berkait dengan Rasulullah SAW. Dan demikian tuan-tuan, memakan guna 3 jari lepas makan pula Rasulullah jilat jari. Dan kita nak ingat balik kita belajar minggu lalu. Kerana itulah tujuan kita belajar Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah SAW. Bukan kesempurnaan Rasulullah SAW kita belajar, habis kitabnya, tapi kita tidak memahami inti dan kandungannya. Bukan itu yang kita nak. Tapi kita nak kita memahami isi kandungannya dan kita dapat mempraktikkannya. Demikian nanti bila sampai bab lauk pauk, nanti bahagian masakan tasdiakan lauk pauk. Apa yang dimasak oleh Rasulullah SAW, apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW, untuk kita praktik. Tapi kena wakal lah juga benda ikut surah di belakang. Kita pun kena berilah semangat tahu surah berarti. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, lihat Rasulullah SAW mengajar kita jilat jari bila dah makan. Kalau makan nasi tak perlulah kita guna 3 jari, mungkin 5 jari lebih mudah bagi kita, ikut kesesuaian kepada makanan. Dan secara adabnya tuan-tuan, bila dah jilat jari, janganlah pergi masuk balik dalam pinggan. Kita dah makan dalam talang, ikut sunnah bagus dah jilat jari. Kemudian makan balik, Allah muntah kawan tengok gigi pula berkulat, tak cerita lagi bau dia. Tuan-tuan, itu menyalahi sunnah. Rasulullah SAW jilat jari lepas makan. Bukan jilat jari tengah makan tu. Jilat dulu ikut sunnah. Lepas tu masuk balik dalam talang. Kuku tak kira lagi, warna hitam. Lihat tuan-tuan sekalian, kita kekeliruan gitu. Betul dah nak ikut sunnah jilat jari, tapi kita silap. Jilat jari yang sebenarnya lepas habis makan betul-betul. Bagi kita jilat jari. Dan jilat jari tuan-tuan Allah sekalian, ia bermula daripada jari tengah. Dan Nabi SAW buat. Kan jari ini lebih panjang. Dan bila tuan-tuan makan, jari ini mula-mula akan menyentuh makanan. Ni jari tengah akan mula-mula sentuh makanan. Tak percaya, test. Dan demikian tuan-tuan Allah sekalian, bila seorang dimakan dengan menggunakan 5 jari, maka dia jilat 5 jari lah. Kenapa 3 jari pula? Rasulullah jilat 3 jari kerana 3 jari Rasulullah itu yang kotor. Ataupun yang ada sisa makanan. Tujuan ni bukan sebab kotor tuan-tuan. Salah sebut, bukan tujuan dia kotor, tujuan dia untuk mendapat keberkatan. Kerana kita tidak tahu di manakah keberkatan makanan yang kita makan itu berada. Jadi ia berada pada akhir sisa di jari-jari kita. Nasi yang melekat di situ, rupanya di situ keberkatan. Yang kita makan banyak-banyak tadi tak ada berkat pun. Demikian tuan-tuan tak sekalian, makanan yang jatuh di lantai, tapi lantai tadi bersih. Tuan-tuan setengah kita lalu ambil tu campur buah. Walau kita lupa tekanan, itulah makanan yang berkat. Tuan-tuan, yang kita lihat bagaimana orang-orang yang kutip sampah, lalu dia ambil makanan dalam tong sampah tu tuan-tuan sekalian. Walaupun nampak kotor, jadi lihat bagaimana keadaan kehidupan ni baik tuan-tuan. Dia pun dekat dengan Tuhan, terus mencari rezeki, tak mengemis. Tuan-tuan boleh jadi sebab dia makan makanan yang berkat tadi. Makanan tadi walaupun nampak kotor, tapi tuan-tuan dia berkat. Kerana dia menghilangkan pembaziran. Di saat manusia yang mempunyai lebihan makanan, mereka membuat pembaziran. Manusia ini tuan-tuan Allah sekalian, dia mencari makanan-makanan yang dibazirkan, lalu menjadi manfaat untuk diri. Menjadi itu yang menjadi keberkatan. Dan itu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW menganjurkan jilat jari. Itu sebab dia. Itu sebab dia, kerana keberkatan berada pada sisa-sisa makanan. Boleh jadi. Demikian tuan-tuan Allah sekalian yang saya jumpa kebanyakan para alim ulama. Bila makan ayam, tuan-tuan bagaimana makan ayam yang bahagian sambungan dengan perut, kan dia ada bahagian tengah-tengah yang ada macam hati yang berdekat situ. Tuan-tuan dikorek lagi nasi, ambil jilat.
Ada seorang sahabat tu saya jumpa tuan-tuan, sampai repuk pula dia makan. Sampai repuk, tuan-tuan. Dia boleh jadi dia tak tahu itu sunnah, tapi lihat dia dah melakukan. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Licin kan? Nasi tak tinggal sebiji pun, sebutir pun. Maka ini tuan-tuan tak Allah sekalian, apa yang kita belajar pada minggu lalu berkenaan tentang cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tuan-tuan tak Allah sekalian, kita masih menyambung kepada jenis roti yang dimakan, pada bab jenis roti yang dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkenaan Anas bin Malik, kita dah selalu ceritakan siapakah perawi ini. Kita tunggu kepada hadis ini. Jadi tuan-tuan tak Allah sekalian, hadis yang kita bacakan ini menggambar, menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan di atas sufrah. Sufrah ini adalah hamparan. Hamparan kalau kita ini kita letakkan yang alas, lalu kita makan. Dan hadis ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW makan di bawah, tidak makan di atas. Kerana ia lambang kesombongan. Dan tuan-tuan, ustaz, saya ini beli meja, beli berapa, kena bakar dah balik nanti. Tak perlu. Ia bila ada kesombongan, maka hukumnya haram kita makan di atas kursi meja. Kalau makan atas meja tu gila lah nama ni. Tak cerita lah. Jadi makan di atas kursi dan juga meja, tuan-tuan tak belas sekalian, maka ia adalah haram bila ada kesombongan. Kerana hanya orang-orang yang sombong mereka makan di atas kursi. Kenapa tuan-tuan tahu sekalian? Kenapa mereka boleh jadi ada sombong? Kita mungkin tak ada benda tu. Tuan-tuan, orang-orang kaya, orang tingkat raja. Di zaman cerita dulu, zaman negara Arab. Zaman orang bila makan bawah ni rendah. Sekarang ni dah jadi standard orang makan atas. Dah jadi standard. Orang miskin pun pakai makan meja, pakai kursi meja. Orang miskin. Jadi benda tu standard hari ni. Kita nak cerita zaman dulu. Orang zaman dulu, tuan-tuan, mereka tidak suka makan menundukkan kepala mereka. Kerana pada mereka bila menundukkan kepala, bila nak ambil makanan, ia lambang kehinaan. Kerana itu mereka memandang hina rendah orang yang makan di bawah. Maka kerana itu Rasulullah SAW mengangkat budaya ini supaya tidak dianggap sebagai hina. Dan inilah akhlak yang diajar oleh Rasulullah SAW. Bukan ikut seperti orang-orang kaya. So sikit-sikit nak sombong dengan orang-orang yang berada di bawah. Mentang-mentang ada duit yang banyak, ada kemampuan yang lebih dan sebagainya. Maka ini yang Rasulullah SAW cuba nak ajarkan. Kerana Rasulullah SAW dibangkitkan, tuan-tuan, di tengah-tengah dalam keadaan di antara orang miskin dan juga orang kaya. Itu Rasulullah SAW bukan seorang yang miskin. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, badalna uhudan zahaban, kami akan gantikan gunung Uhud ini, bukit Uhud, jadi emas. Kalau Nabi Muhammad nak. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak berhajat kepada itu. Cukuplah dengan apa yang aku ada sekarang. Tuan-tuan, Rasulullah tolak. Allah Ta'ala dah nak tolong dah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mahu biar dalam kemiskinan. Tapi lihat tuan-tuan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Kenapa tuan-tuan? Rasulullah tahu orang yang kaya dia akan mudah ataupun lebih mudah untuk jauh daripada Tuhan. Ini sifat dia. Siapa? Cerita dah masyhur tuan-tuan, orang yang hebat ikut Nabi Musa AS. Kau tak payah cerita orang yang hebat beribadat dengan Nabi Musa. Setiap kali beriringan dengan Nabi Musa. Murid yang ada, murid yang akrab. Tapi lihat bagaimana bila kekayaan menguji diri. Sebab itu seorang yang bila kehidupannya dalam keadaan sederhana, jangan minta kekayaan. Jangan minta kekayaan kerana ia lambang kepada kemusnahan. Jangan minta. Tapi kalau diberi, maka bersyukurlah. Kalau diberi, bersyukur. Kalau tidak diberi, tuan-tuan jangan minta. Kerana ia lambang kemukaan Allah Ta'ala. Diberi kekayaan. Allah Ta'ala nak jauhkan kita daripada Allah SWT. Allah, kalau Allah Ta'ala sekali kita miskin ini pun tuan-tuan, masjid kat dekat pun kita tak pergi, surau depan rumah, majlis ilmu depan rumah, tak beranjak kita. Itu sekali kita miskin. Bagaimana kita rasa kekayaan boleh mendekatkan kita pada Allah? Bagaimana? Kita miskin, orang miskin tuan-tuan, mereka punya secara fitrahnya, mereka akan lebih dekat pada Tuhan ni. Tiba-tiba orang miskin tuan-tuan, dia jauh dari Tuhan. Bagaimana dia yakin kekayaan boleh mendekatkan dirinya pada Tuhan? Jadi makin sombong, makin takabur. Demikian yang berlaku kepada kaum. Maka itu pengajaran yang hebat untuk kita ambil daripada kisah kaum. Jadi sebab itu tuan-tuan tak Allah sekalian, Rasulullah SAW makan di bawah. Kerana ia lambang kesederhanaan, lambang rendah diri, lambang tidak sombong. Dan antara lain, kenapa Rasulullah makan di bawah tuan-tuan? Kerana itulah tips kesihatan yang paling hebat. Kerana ia memberi penghadaman yang cukup hebat. Tanyalah para saintis ataupun orang yang mengkaji bahagian pemakanan ini.
Tuan-tuan, orang yang makan atas kursi, tuan-tuan, ni kita gemuk kunci belah, ni semua makan atas kursi lah. Ni kita lihat bagaimana orang, tuan-tuan, orang yang terlalu besar kita cerita, tak percaya boleh tanya, nak terlalu besar, payah nak makan duduk ni. Payah. Tapi lihat orang yang dah mula amal dari awal, tuan-tuan, tak sekalian. Bagaimana dia makan di bawah lantai? Mudah. Kalau orang yang besar, tuan-tuan, makan di bawah, biasa tak amal, biasa makan kat kursi, buat majlis makan kat bawah, tak boleh bangun dia. Kenapa tak bangun lagi? Nak tunggu makanan, tunggu jemaah balik belaka, baru bangun. Merangkak dia. Nak bangun. Maka lihat, tuan-tuan, tak sekalian, ini tips kesihatan yang cukup hebat. Rasulullah beri. Iaitu makan di bawah, ia akan memberi penghadaman yang cukup lawas kepada ruang makanan untuk masuk. Luar biasa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Rasulullah makan dalam keadaan seperti itu. Dan di antaranya Rasulullah SAW makan yang tidak diceritakan dalam hadis ini. Cara makan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Rasulullah mengangkat sebelah kakinya, kaki kanan. Kenapa Rasulullah tak angkat kaki kiri? Kerana beradab di kaki kanan itu lebih daripada kaki kiri. Angkat. Kaki kanan diangkat. Macam kita biasa duduklah, duduk antara dua sujud. Lalu tuan-tuan angkat lutut kanan, angkat lalu dipautkan. Begitulah cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW, tuan-tuan, tak pernah makan seorang diri. Tak pernah. Kalau pun Rasulullah nak makan seorang diri, Rasulullah tidak akan makan dalam bekas yang besar, melainkan bekas yang kecil. Dan kebanyakannya Rasulullah SAW makan di dalam bekas yang besar, yang dalam. Kalau kita istilahkan dalam hari ini. Dan Rasulullah makan secara berkumpulan. Tidak dengan keluarganya, dengan para sahabat, dan tidak pernah sendirian. Kalau Rasulullah makan sendirian, tuan-tuan, dalam piring yang kecil, apa makanannya? Biji tamat, kurma. Tidak lebih daripada itu. Tidak pernah Rasulullah makan lauk pauk yang berada di dalam piring yang kecil. Tak pernah. Rasulullah hanya makan benda yang berlauk di dalam tanah. Adapun di dalam piring yang kecil, Rasulullah makan benda-benda seperti ini, buah. So makan benda ini yang kecil, mungkin kita letak sayur. Itu makanan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini tuan-tuan, kalau sekalian lihat bagaimana luar biasa ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pemakanan. Dan Rasulullah tidak makan roti yang lebih hebat, tuan-tuan, kalau sekalian. Maksudnya roti yang mahal, tak pernah. Maksudnya Rasulullah mungkin tak makanlah roti gandum, tak makan. Tak makan. Setara kalau kita buat perbandingan lah, untuk mudah kita faham. Mungkin Rasulullah SAW makan roti yang lebih murah. Kalau kat kampung saya dulu ada nama biskut balok. Yang kerah tu cicah dengan air teh. Tuan-tuan, biskut tu. Ataupun roti yang jadi keras, nama dia biskut, jadi biskut balok. Padahal dia roti yang dikeras, yang dikeringkan. Maka itu yang paling murah. Itu yang Rasulullah SAW makan. Berarti cara pembuatannya terlalu kasar, bukan halus. Kalau roti gandum itu kan halus. Mungkin ada jenis roti yang murah lagi daripada gandum. Maka mungkin roti catul yang Rasulullah SAW makan. Untuk kita beri gambar. Dan Rasulullah makan roti yang dibuat dengan tangan sendiri, bukan dengan menggunakan alat. Zaman Nabi dah ada alat buat roti, tapi Rasulullah tak pernah makan. Berarti roti yang Rasulullah SAW makan tentang murah sungguh. Murah nak dibandingkan dengan kita. Dan inilah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Kenapa tuan-tuan Rasulullah SAW hidup dalam keadaan susah seperti ini? Kerana Rasulullah SAW memilih. Lalu adakah timbul satu persoalan, Rasulullah abaikan isterinya ke? Adakah Rasulullah abaikan isterinya? Ini sampai hidup melayak seperti ini. Tak kerja ke Rasulullah, sibuk berdakwah? Tidakkah berdosa Rasulullah? Dengan kesibukan berdakwah tidak mencari nafkah? Tuan-tuan, tidak. Rasulullah SAW mendapat nafkahnya daripada harta ghanimah, daripada pemberian para sahabat dan sebagainya. Mendapat bahagian tersebut. Lalu jawapannya apa, tuan-tuan dan sekalian? Kerana Rasulullah SAW mengamalkan kehidupan yang cukup sederhana. Walaupun dapat ada banyak bekalan dan diberikan kepada para isterinya, tapi tuan-tuan dan sekalian, Rasulullah SAW dan para isterinya banyak bersedekah. Walaupun dia ni cukup-cukup makan, Rasulullah dan para isterinya cukup-cukup makan, tapi mereka juga turut bersedekah dalam keadaan seperti itu. Dan isterinya sudah tentu terkesan dengan akhlak Rasulullah. Seperti cerita kisah Zainab, bagaimana bila orang datang tuan-tuan sekalian ke rumah, bagaimana dia mendahulukan makanan yang berada di dapur. Walau itu je makanan yang dia ada, diberikan kepada orang susah yang datang ke rumah. Luar biasa. Dari mana dia belajar akhlak daripada Rasulullah? Kerana melihat Rasulullah melakukan perkara yang sama, maka demikianlah para isteri Rasulullah SAW melakukan perkara yang sama. Hadis yang ke-143.
Daripada Masruq bin Al-Ajda'. Beliau berkata, "Dakhaltu ala Aisyah, fada'at li bi ta'amin wa qalat, ma ashba'u min ta'amin, fa asya'u an abkiya illa bakaitu." Qala, qultu lima? Qala, azkurul hala allati faraqa 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dunya. Wallahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin marratayn fi yawmin. Aku menziarahi Aisyah. Sebenarnya terjemahan tempat aku masuk ke dalam rumah Aisyah. Lalu dia menghidangkan kepadaku makanan. Kemudian Aisyah berkata, aku tidak pernah makan sehingga kenyang. Apabila dapat makanan sehingga kenyang, aku selalu menangis semahu. Aku bertanya, mengapakah begitu? Aisyah menjawab, aku teringat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semasa beliau meninggal dunia. Demi Allah, beliau tidak pernah makan roti dan daging sehingga kenyang 2 kali dalam sehari. Lihat tuan-tuan dan sekalian. Hadis ini diceritakan oleh Masruq bin Al-Ajda'. Yang Masruq bin Al-Ajda' ini tuan-tuan dan Allah sekalian, dia merupakan tabi'in, bukan sahabat. Dia tuan-tuan dan Allah sekalian tabi'in dan juga murid kepada Aisyah, isteri Nabi SAW. Namun Masruq bin Al-Ajda' maksud dia tuan-tuan, orang yang pernah dicuri bin syaitan. Itu nama dia, maksud dia. Masruq maksud dia orang yang pernah dicuri. Orang yang dicuri barangnya, itu Masruq. Dicuri barangnya. Bin Al-Ajda' nama syaitan. Yang ayat dia nama syaitan. Dan tuan-tuan dan Allah sekalian, kenapa dia digelar dengan nama Masruq? Kenapa? Kerana masa kecil tuan-tuan dia kehilangan barang. Dia opok di tengah jalan, kena curi. Ada orang mencuri barangnya. Maka kerana itu terkenal, oh dia ni lemah sangat tak boleh lawan orang pencuri tersebut, maka dia gelar dengan pencuri. Ni orang yang pernah kena curi barang. Itulah maksud Masruq. Demikian Al-Ajda' nama syaitan. Pernah Sayyidina Umar berjumpa dengan Masruq, lalu bertanya, Masruqkah, apa nama kamu? Maka dia menjawab, Masruq bin Al-Ajda'. Maka kata Umar Al-Khattab, wallahi sami'tu min Rasulillah SAW, aku dengar daripada Rasulullah, sami'tu min Rasulillah SAW, bahawa Al-Ajda' ismu syaitan. Ajda' itu adalah nama syaitan. Bal antum, bahkan kamu ialah Masruq bin Abdul Rahman. Ditukar nama ayahnya tadi kepada Abdul Rahman, itu nama yang lebih baik. Sebab itu setengah ulama menyebutkan, ya, boleh juga kita mengubah nama ayah kita walaupun ayah kita bukan seorang Muslim, supaya tidak timbul fitnah. Kalau nama tadi terkenal sangat, boleh jadi aib kepada diri seorang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam, maka boleh ditukar. Macam nama dia Muhammad, dah tukar dah, bagus dah nama dia. Asal Ahtam, tadi Muhammad, tapi ayah dia nama mengaibkan. Contoh Muhammad bin Syaitan, contohlah. Tapi Muhammad bin Iblis. Iblis tu mungkin makna baik, bahasa Cina boleh jadi maksud dia baik. Tapi tuan-tuan, supaya dia tidak diaibkan oleh masyarakat, maka dia menukar namanya tadi. Maka demikian dibolehkan. Maka tuan-tuan sekalian, Masruq bin Al-Ajda' ini, dia merupakan penunggang yang cukup hebat. Dia merupakan penunggang kuda yang cukup hebat pada zaman tersebut, pada zaman tabi'in. Dan dia digelar sebagai Abu Aisyah kerana anak sulungnya bernama Aisyah. Anak sulung nama Aisyah, maka digelarkan dengan Abu Aisyah. Dan dia tuan-tuan antara tabi'in yang meniru kelakuan Rasulullah SAW dalam ibadah. Sehingga tuan-tuan Allah sekalian, dia solat pada satu malam tersebut sampai pecah tumit kaki. Kerana Nabi SAW pernah solat ketika Aisyah melihat bagaimana Rasulullah SAW solat sujud, hatta kekatah kita qadamai, sampai pecah tumit-tumit kakinya. Maka Aisyah kasihan, lalu bertanya, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa kamu buat seperti ini? Lalu kata Rasulullah SAW, afala akuna 'abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tuan-tuan lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW dengan Allah. Ini kita tak tuan-tuan, kita hidup atas bumi nak jadi macam binatang. Tak ramai orang yang hidup atas muka ni, atas muka bumi nak jadi hamba Tuhan, tak ramai. Ramai kita hidup tuan-tuan nak jadi macam binatang tuan-tuan. Makan, minum, tidur, buat seks, habis. Kahwin, buat anak, tu je. Makan, tidur, minum, kemudian buat sekian-sekian, habis. Mereka lupa untuk datang ke rumah Tuhan. Mereka lupa untuk tambahkan amalan mereka. Yang kunci tambah amalan dengan ilmu, mereka lupa. Walau mereka duduk depan masjid, depan rumah Allah, depan sekian-sekian. Tapi sayang tuan-tuan sekalian, pergi haji umrah dah berkali-kali,
Pergi haji umrah berkali-kali lah. Habis duit 10,000, ambil yang first class. Bukan yang paling murah sekali, yang paling mahal sekali. Tapi mereka lupa falsafah untuk pergi umrah dan haji. Falsafah saya selalu sebut tuan-tuan sekalian. Apa falsafah umrah dan haji? Masjid, rumah Allah. Semua ibadat yang kita kerjakan dekat dengan rumah Allah Ta'ala. Semua berkait dengan rumah Allah. Tak ada. Tuan-tuan pergi kat Madinah tu bukan ibadat, bukan maksud dia ibadat yang wajib. Itu tuan-tuan minta Allah sekalian, itu ziarah, umrah. Yang wajib ni semua hukum-hukum haji yang wajib tuan-tuan dekat Mekah. Tuan-tuan takkan jumpa hukum wajib dekat Madinah. Tak ada. Oh pergi ziarah makam Nabi, oh tu hukum wajib. Tidak. Tapi lihat semua ibadatnya tuan-tuan, tawafnya, tahallulnya, kemudian Safa dan Marwahnya, semuanya di Makkah, di masjid, Masjidil Haram. Allah nak mengajar kita satu falsafah yang cukup hebat. Kita sanggup menghabiskan semua masa kita, anak isteri kita, wang ringgit kita untuk pergi masjid yang jauh, supaya kita tidak lupa bahawa masjid yang dekat lebih patut untuk kita ziarah, untuk kita datang. Kerana fungsi di sama, rumah Allah. Bagaimana orang tidak boleh merasa dia datang ke masjid, datang ke surau ini, mereka datang ke rumah Allah. Sebab itu tidak ramai tuan-tuan orang yang datang ke sini yang merupakan ia adalah tetamu Allah. Berapa ramai orang yang benar-benar menjadi tetamu Allah tuan-tuan. Di saat sahabat-sahabat kita sebagian yang tidak mampu untuk menjadi tetamu Allah, tidakkah mereka rugi? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sepatutnya bersyukur bila Allah Ta'ala menggerakkan hati kita untuk menjadi tetamu Allah. Rumah yang paling hebat, tak ada rumah yang paling hebat tuan-tuan di dunia ini melainkan rumah Allah. Tidak ada. Tuan-tuan takkan jumpa rumah yang lebih hebat daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur. Oh, ada azan dulu. Oh, telefon punya. Betapa. Muncul bukan azan maghrib, dah buka puasa dah. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, maka inilah akhlak tabi'in yang hebat yang ditunjukkan oleh Mas'ud bin Al-Ajdam, iaitu tuan-tuan sekalian beribadat mirip dengan Rasulullah SAW buat. Itu sampai pecah umi kaki. Kita mungkin tak mampu untuk buat tuan-tuan. Kita untuk memenuhi masjid rumah Allah macam ini, itu je yang kita minta. Tak minta apa sampai pecah kaki seperti ini, tak. Tapi kalau kita mampu buat tuan-tuan, ini suatu perkara yang hebat. Pecah tumit itu mungkin sebab kita berjogging, mungkin sebab kita training, mungkin sebab kita main sekian-sekian, tapi bukan sebab kita ibadat. Maka itu perkara yang kita kena muhasabah daripada perawi kita yang hebat ini. Lalu tuan-tuan Allah sekalian, peristiwa ini, hadis ini, dia menceritakan selepas kematian. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, maka Mas'ud bin Al-Ajdam ziarah Aisyah yang merupakan isteri Nabi SAW. Ziarah. Kerana menziarahi isteri Nabi SAW tuan-tuan, hukumnya tidaklah haram, kerana mereka ni ummuhatul mukminin. Kalau jumpa berduaan sekalipun, ia tidak haram. Kenapa? Kerana mereka ini diharamkan berkahwin. Kalau orang diharamkan berkahwin, duduk berdua pun tak ada masalah. Cuma jangan dalam keadaan timbul fitnah juga. Tu. Sama macam kita sebut tuan-tuan mertua dengan menantu duduk dalam rumah, tapi jangan dalam sampai keadaan timbul fitnah. Menantu tak pakai baju, mertua pun tak pakai baju, mana problem. Yelah, mahram tak boleh kahwin, betul, disebabkan perkahwinan kita dengan anak dia. Tapi janganlah buat sampai perkahwinan seperti itu, tak pakai baju dulu, problem, tak boleh. Dia timbul fitnah. Walaupun benda itu dibolehkan. Demikian tuan-tuan Rasulullah Aisyah, sudah pasti dia menjaga semua perkara ini daripada wujudnya fitnah, meskipun dia diharamkan daripada berkahwin dengan sekalian umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tak azan insya-Allah.
أشهد أن